Memelihara ikan di dalam akuarium sebagai hiasan sama ada di dalam rumah, di ofis, mahupun di tempat komersial adalah antara hobi yang semakin popular ketika ini. Ada pelbagai spesies ikan yang menjadi pilihan para akuaris, namun kebanyakannya adalah spesies ikan asing kerana ikan tempatan kurang diternak dan kurang dikomersialkan. Tapi bukan tentang spesies ikan hiasan yang ingin dikongsikan di video kali ini. Apa yang ingin dikongsikan adalah jenis-jenis makanan kering yang dibuat khas untuk ikan peliharaan. Mungkin masih ada yang tak tahu, terutamanya yang baru berjinak dengan hobi ini, bahawa ada pelbagai jenis makanan kering yang dibuat mengikut kesesuaian jenis ikan. Untuk ketahui makanan kering yang popular untuk ikan, teruskan menonton. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Floating Perlet. Sudah pasti ramai yang kenal makanan jenis ini, kerana makanan inilah yang paling banyak dijual sama ada secara timbang mahupun dalam paket, dan kebanyakan ikan juga boleh memakannya. Ada pelbagai jenis floating perlet atau perlet terapung ini yang dihasilkan dengan ramuan tertentu mengikut kesesuaian diet ikan. Floating perlet juga dihasilkan dengan pelbagai pilihan saiz, mengikut kesesuaian saiz mulut ikan. Namun ada juga sebahagian jenis floating perlet yang agak cepat tenggelam. Sinking perlet. Sinking perlet atau perlet tenggelam ini dihasilkan khusus untuk ikan yang hanya makan di dasar, kerana apabila kita letakkan perlet ini ke air, ia akan terus tenggelam ke dasar. Ia amat sesuai untuk ikan yang kurang kecenderungan atau tidak akan naik ke atas untuk makan. Ada pelbagai saiz sinking perlet di dalam pasaran, dan ada sebahagiannya dibuat dengan sangat halus untuk ikan-ikan dasar yang bersaiz kecil. Fish flake. Fish flake adalah makanan ikan yang dihasilkan dalam bentuk kepingan dengan saiz yang rawak. Kebiasaannya fish flake akan terapung seketika di permukaan air, dan dalam waktu yang singkat ia akan mula tenggelam secara perlahan-lahan ke dasar. Ia sesuai untuk pelbagai jenis ikan, kerana kesemua ikan yang berada di atas hinggalah ke dasar juga boleh memakannya sewaktu ia sedang tenggelam. Ia juga akan semakin lembut dan mudah dimakan apabila berada di dalam air. Tablet. Tablet adalah makanan ikan yang dihasilkan khas untuk diletakkan secara setempat, maksudnya ia tidak akan terapung, tenggelam, mahupun hanyut di bawah arus. Ia boleh dilekatkan pada kaca tank dengan cara menekannya ke permukaan kaca tersebut, dan kesemua ikan akan ke situ untuk memakannya. Ia amat sesuai untuk ikan yang berenang perlahan, atau ikan yang tidak tertarik untuk mengejar makanan yang bergerak. Cube. Dalam pasaran global ia lebih dikenali sebagai freeze dry food, namun ada freeze dry food yang tidak dijadikan dalam bentuk cube. Dalam pasaran tempatan pula, cube biasanya dipanggil sebagai cacing beku, namun ada juga cube yang dihasilkan dari udang atau kutu air. Kebiasaannya cube dihasilkan dari cacing, udang, atau kutu air yang telah dikeringkan, dan dimampatkan menjadi bentuk cube. Cube akan menjadi lembut apabila memasuki air, lalu ia akan mula terlerai sedikit demi sedikit, dan ada juga cube yang boleh dilekatkan pada kaca tank seperti tablet, dengan cara menekannya ke kaca. Ia biasanya diberikan kepada ikan yang bersaiz kecil atau ikan kecil yang hanya gemar memakan makanan hidup. Freeze dry food. Ini adalah makanan yang dihasilkan menggunakan udang, serangga, kutu air, atau larva yang telah dikeringkan, dan mungkin kemudian ia diawet atau diperang. Biasanya ia akan tenggelam secara perlahan apabila diletakkan di air. Selalunya makanan jenis ini boleh diberikan kepada ikan yang gemar memakan makanan hidup, dan pilihan jenis makanan pula akan diberikan mengikut kesesuaian spesies ikan. Itulah antara makanan kering yang popular untuk ikan peliharaan. Kebanyakan ikan tidak terlalu memilih jenis makanan, dan boleh diberikan floating pellet yang biasa, terutamanya dari kalangan ikan yang bersifat omnivore. Cara untuk memilih makanan yang bersesuaian ialah berpandukan spesies ikan yang korang pelihara. Korang perlu tahu, ikan yang korang pelihara adakah jenis top feeder, bottom feeder, atau jenis yang fleksibel. Kemudian korang perlu tahu apakah jenis diet utama spesies tersebut.
Dari situlah korang akan tahu apakah jenis makanan yang sesuai untuk ikan tersebut. Contohnya, walaupun ikan tersebut adalah omnivore dan boleh memakan pelbagai jenis makanan seperti floating pellet dan freeze dry food, tapi jika makanan utama ikan tersebut sebenarnya adalah alga, jadi korang perlulah juga memberikannya pellet yang berasaskan alga untuk seimbangkan dietnya. Dan begitu juga bagi ikan lain yang mungkin sekali-sekala memerlukan jenis makanan tertentu yang lebih khusus mengikut diet utamanya. Jadi, pilihlah makanan yang terbaik untuk ikan kesayangan korang tau. Itu saja yang dapat dikongsikan untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.